Kita mulakan majlis dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hassu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u ila al-huda wa dalalatu ila al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman para nabi, wa hifzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami keberkatan dalam kehidupan, keberkatan dalam beramal. Terimalah segala amal yang telah kami lakukan. Ampunkan dosa kami, jauhikan kami daripada api neraka, masukkan kami ke dalam syurga-Mu, dan kurniakan kami semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini ada di dalam bulan Rabiul Athani, ataupun dalam selalu kita dengar dia panggil Rabiul Akhir. Rabiul Awal habislah. Rabiul Awal selalu kita peringat tentang Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang bercahaya. Tapi ingatkan juga, jangan kita lupalah, hanya kita sambut Maulidur Rasul setahun sekali ya. Kan, kita ingatkan Nabi setahun sekali ya. Lepas tu bulan-bulan lain dah tak ingatlah kan Nabi. Jangan begitulah. Kalau boleh, ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jangan pernah padam. Jadi tiap-tiap bulan biar kita ada kita punya sambutan sendiri, Maulidur Rasul kita sendiri. Kita sambut dan kita raikan dalam diri kita, dalam keluarga kita, peringatkan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak pernah pun lupa kat kita. Nabi tak pernah pun tak ingat kat kita. Bahkan dia simpan doa dia yang paling mustajab untuk kita semua. Setiap Nabi kata ada satu doa yang mustajab. Nabi Nuh guna dah doa dia sampai banjir besar. Kan? Nabi-nabi lain semua guna doa-doa mustajab mereka. Tapi Nabi Muhammad dia kata apa? Aku simpan doa tu. Doa tu aku simpan dan aku akan gunakan dia di hari kiamat nanti, iaitu minta syafaat. Maka bila manusia dalam kelang kabut pergi tanya Nabi Adam tak boleh tolong. Nabi Adam kata pergi tanya Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim pun kata aku tak boleh tolong. Pergi tanya Nabi Musa. Nabi Musa pun kata aku tak boleh tolong. Pergi tanya Nabi Isa. Nabi Isa pun kata aku tak boleh tolong. Lah kali Nabi Isa kata tanya saudara aku yang last sekali, Nabi Muhammad. Jadi semua pakai tanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Ana sayyidu waladu Adam wala faqar. Aku sayyid. Lepas tu kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ana sayyidu waladu Adam wala faqar. Aku tuan kepada anak Adam, tapi aku tidak berbangga pun. Dengan Nabi sebut tu, Nabi kata akulah orang pertama diberi syafaat. Maka Nabi pun pergi menghadap Allah, sujud pada Allah, dan Allah suruh bangun. Allah kata sal tu'ta, minta aku bagi. Maka dia mintalah syafaat tu. Betapa sayangnya baginda Nabi kepada umat dia. Dan syafaat tu bukan untuk dia, untuk kita semua. Sebab tu kita kena ingat Nabi bila-bila pun selawat kat Nabi, disiplinkan selawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi ni bukan syafaat dia untuk orang biasa-biasa saja, untuk orang-orang yang dia kasih saja, untuk orang-orang yang rajin selawat saja, bukan. Bahkan syafaat Nabi itu untuk siapa lagi? Untuk umat dia yang buat dosa. Nabi kata asy-syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafaatku juga aku bagi untuk umatku yang buat dosa besar. Tu dia sayangnya Nabi dekat umat dia, walaupun umat dia buat salah yang besar. Kita kalau kita baca langsung sahabat orang buat salah besar lah, masuk penjara, kena penjara banyak tu lah, kita kata apa? Padan muka dia, siapa suruh buat jahat sangat kan? Namun tulis ke bawah tu macam-macam Nabi dah, Nabi tak pernah buat lagu tu. Nabi suruh kita apabila kita berjumpa dengan orang berdosa, Nabi suruh kita buat apa? Nabi suruh kita doa kat dia, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Nabi tak suruh laknat dia. Ada seorang sahabat Nabi dia minum arak tau, nama dia Nuaiman. Nuaiman ni dia jenis pak lawak sikit, tapi dulu-dulu masa dia Islam mula-mula dia minum arak. Sampai Nabi tangkap dia berkali-kali minum arak, dia kena sebat berkali-kali. Sampai sahabat yang lain marah dia, laknat dia, kata macam-macam kat dia. Nabi tak bagi. Nabi kata jangan kamu melaknat Nuaiman, jangan kata kat dia macam tu. Kerana apa? Kerana Nuaiman ni sekalipun dia macam tu, fa innahu yuhibbullahi wa rasulih, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sungguh pun dia panggil dia lagu tu, tapi dia masih lagi ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi larang jangan duk kata kan? Sebab tu orang-orang berdosa ni Nabi suruh doa ke dia. Sebab tu Nabi, orang berdosa pun Nabi syafaat akhirat nanti. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, begitulah kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka jangan kita lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kita selalu kepadanya, kerana tiap-tiap kali kita berselawat, selawat kita itu pasti akan sampai dan dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cerita seorang raja Khalifah Uthmaniyah kan, nama Sultan Abdul Hamid. Tuan-tuan mungkin bisa tengok video ni, ada pun buat filem dah pun kan, cerita berkenaan cintanya Sultan Abdul Hamid ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia didatangi menteri dia. Dia memang hari-hari menteri dia akan mai bagi tahu, menteri dia akan datang bagi tahu ke dia hari ni siapa nak jumpa dia, siapa nak jumpa dia. Ada dalam list. Jadi dalam surat dia pun bacalah, hari ni orang ni akan jumpa, orang ni akan jumpa, orang ni akan jumpa. Sampai satu surat ni dia tengok-tengok, dia kata gila. Lepas tu dia tak tepi dia tak belakang, dia tak baca surat tu. Lepas tu raja tanya, surat apa tu? Kenapa kamu tak belakang? Dia kata tak payahlah, dia ni orang gila kot. Pagi tadi dia main lah, saya halau dia. Kenapa? Sebab dia kata Sultan ada hutang dengan dia. Tu dia tiba-tiba Sultan ada hutang dengan dia ni. Macam mana Sultan Abdul Hamid hutang dengan dia? Dia kata, dia pun heran.
Akhirnya Ustaz Hamam ni kata, dia ada kan? Kalau ada, saya dua halau suruh balik, saya bagi duit, tak mau balik. Dia kata nak jumpa Sultan Hamid juga. Sultan Abdul Hamid bukan bapa Sultan Kedah ni tau, Sultan Khalifah Osmaniah. Lepas tu Sultan kata suruh dia masuk, menghadap, panggil dia masuk. Dia tu pun masuk. Dia kata Sultan tanya dia, apa hal kamu ni, kenapa kamu kata saya hutang kamu? Lebih kurang tu lah cerita dia mungkin berlainan sikit lah. Saya cerita tu secara ringkas je lah, supaya kita meringkaskan cerita ni. Dan akhirnya dia kata kepada Sultan Hamid tu, dia kata semalam, dia kata sebenarnya saya berhutang. Dia kata saya berhutang, saya menega bankrupt, saya pinjam ke orang buat modal, akhirnya bankrupt dan saya tak boleh bayar balik modal tu. Dan akhirnya saya tak boleh nak bayar balik hutang tu. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pergi semayang dia. Saya balik rumah, saya semayang banyak-banyak, semayang taubat. Sebab dia peniaga yang jujur, dia bukan orang jahat, dia orang baik, tapi nasib dia mungkin tak baik. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia semayang taubat, dia minta ampun ke Allah. Lepas tu dia selawat banyak-banyak sampai dia letih. Lepas tu dia bangkit boleh, dia selawat lagi, semayang lagi, doa lagi. Dia tak tahu nak buat apa, dia tak nak bayar hutang, tak ada duit lah. Akhirnya dah banyak dia selawat, mungkin seminggu, 2 minggu dia selawat beribu-ribu tu. Akhirnya dia mimpi Rasulullah mai kat dia. Rasulullah suruh dia pergi ambil hutang tu daripada sultan. Lepas tu Rasulullah kata kat dia, beritahu kepada Hamidku. Hamidku tu dalam bahasa Turki disebut Hamidmis. Hamidmis ni bermaksud Hamidku yang ku sayang lah, macam tu lebih kurang lah. Nabi kata kat Sultan Abdul Hamid tu. Sebab Sultan Abdul Hamid ni dia ada selawat yang dia buat tiap-tiap hari kat Nabi. Tak pernah miss. Berapa ribu kali dia mesti selawat. Sebelum dia tidur dia mesti selawat kat Nabi, ribu-ribu kali. Jadi bila dia cerita, kata dia mimpi jumpa Rasulullah, Ustaz Abdul Hamid kata dia ni bukan orang celang-celang. Lepas tu dia tanya apa Rasulullah kata. Rasulullah kirim salam kepadamu, dan Rasulullah sebut Hamidmis, Hamidku, Cik Hamidku. Jadi Rasulullah sebut nama sultan tu seolah-olah sultan ni memang dikenali oleh Rasulullah dan Rasulullah sayang kat dia. Dia dengar tu, satu uncang mah dia ambil, dia letak bagi kat tu. Nah, ambil satu uncang wang mah. Lepas tu dia tanya apa Rasulullah kata tadi. Dia kata Rasulullah kata Hamidmis, wahai Hamidku yang ku sayang. Ambil lagi duit bagi. Dia tanya apa Rasulullah panggil aku? Hamidmis. Ambil lagi bagi. Sampai menteri dia kata cukup. Lepas tu menteri dia kata cukup dah, hak tu dah cukup nak bayar hutang kamu. Ambil, suruh orang tu pergi. Lepas tu menteri dia tanya, wahai sultan, kenapa begitu sekali kamu nak bagi semua harta kamu kat dia? Dia kata kerana dengar pujian Rasulullah tu, aku sanggup bagi seluruh kerajaanku kat dia. Kerana dengar Nabi sebut, kata Nabi sayang kat aku sanggup bagi kerajaan aku kepada dia, sekalipun begitu. Tu dia punya dahsyat. Jadi itu menunjukkan kecintaan Sultan Abdul Hamid tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun dia seorang yang sibuk, tuan, sangat sibuk. Sultan, raja, tak sibuk tak mana. Tapi dia ada masa khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mencapai cinta yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa walidihi wa nasi ajma'in, sehingga aku ni lebih dia cintai daripada diri dia sendiri, mak ayah dia, anak-anak dia, dan manusia seluruhnya. Macam mana nak kata cinta lebih pada diri sendiri? Maksud dia ada satu masa yang dia bahagi untuk diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum ada masa kita dengan Rasulullah dalam seharian, maka kita kena cari start daripada hari ini.
Sebab orang-orang yang berjaya dalam kehidupan yang kita dengar dalam sejarah macam Sultan Abdul Hamid tadi tu, dia ada masa khas dia dengan Rasulullah SAW sebagai pembuktian penciptaan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebab itulah pastikan kita semua ada masa-masa kita dengan Nabi SAW, selawat-selawat yang kita baca kepada baginda Nabi SAW, dan jangan hanya setahun sekali saja kita main duduk selawat, tapi lepas pada tu kita pun lupa. Pastikan selawat tu kita letak target, sehari aku nak selawatkan Nabi berapa, 100 kali, 200 kali, ikutlah, letak masing-masing. Nabi kata siapa selawat sehari 10 kali, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhasil dapat syafaat Nabi hari kiamat. 10 kali sehari. Istiqamah setiap hari 10 kali pagi, 10 kali malam. Gitu. Kalau mampu lagi buat 100, mampu lagi buat 1000, mampu lagi buatlah berjuta kan. Siapa mampu buatlah banyak mana mampu. Begitu. Jangan tak letak. Kalau kita tak letak target, kita tak tahu berapa kita nak buat. Saya selawat ya ustaz, tak tahu berapa. Tu tak berapa nak disiplin. Gitu. Tak apalah, terpulang pada masing-masing, insya-Allah. Moga-moga itu menggambarkan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah saya pada malam ini. Baik tuan-tuan, kita masuk dalam kitab kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk bagi jalan orang yang takut kepada Allah, susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab ni diambil daripada kitab Imam Ghazali tu, pun disusun berdasarkan syarah kepada kitab Imam Ghazali, iaitu Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini yang ada di tangan saya ni telah disempurnakan dan disunting, disusun bagi cantik, bagi elok, senang faham oleh tuan guru kita Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, atau digelar sebagai Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dia ini juga adalah pentahqiq dan penyusun kitab Sirrus Salikin, susunan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga. Baik, kita telah sampai pada fasal yang ke-6, pada menyatakan adab masuk ke masjid sehingga terbit matahari. Kita dah menceritakan masuk masjid baca apa, kaki kanan selawat kat Nabi, minta doa Allahumma ghafirli dhunubi. Kemudian sembahyang sunat, masuk masjid buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kiranya belum azan, kalau dah azan terus sembahyang sunat qabliyah, dikira sekali lah. Kemudian duduk dan niat iktikaf dalam masjid. Di sementara tunggu nak sembahyang subuh tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala munsannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Dan kata pengarang kitab, baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada 2 rakaat subuh, demikianlah doanya. Demikianlah doanya. Doa ni panjang tuan-tuan. Kalau kita nak bawa kitab ni baca waktu lepas subuh tu jenuh, nak usung dia tebal. Syekh kita ni, Syekh Fahmi ni, dia ada buat satu risalah kecil tau, yang dihimpunkan doa-doa yang ada dalam buku ni, dan macam-macam lah, surah Al-Mulk, macam-macam. Buku kecil tu kalau tak salah saya nama dia Bekal Akhirat. Saya tak bawa. Saya ada kat rumah saya buku tu, cuma saya tak bawa lah. InsyaAllah kalau ada, saya tak janjilah, saya akan cubalah, kalau boleh saya bawa mai 10 naskah ke macam tu ke, untuk tuan-tuan boleh beli satu insya-Allah. Baik. Jadi doa ni panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa ni doa yang warid daripada Nabi SAW, dan maksud dia cukup hebat. Mungkin kita baca separuh ke, tengoklah macam mana. Kalau sempat kita baca semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat yang turun daripada sisimu, yang dengannya engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Nombor 1, perenggan doa ni minta rahmat, minta kasih sayang Tuhan, minta kemurahan Tuhan supaya turunkan hidayah dalam hati kita. Sebab hidayah inilah yang menggerakkan hati kita nak buat kebaikan.
Kalau tak ada hidayah dalam hati kita, kita belum dapat bergerak untuk buat kebaikan. Hidayah ni mailah kita bergerak dan kita dapat buat benda baik. Lagi banyak hidayah kita dapat, lagi banyak benda baik kita akan buat. Ada orang diberi hidayah untuk dia berzikir, jadi dia berzikir banyak-banyak. Takut dia kalau dia lupa pada Allah sehari pun, kan? Rasa janggal ataupun rasa tak lengkap hidup dia kalau 5 minit dia lupa pada Allah Ta'ala. Ini orang yang Allah beri hidayah daripada zikir. Ada orang yang Allah Ta'ala beri hidayah daripada selawat kepada Nabi SAW, maka dia selawatkan Nabi, sampai kalau dia tinggal selawat dia akan rasa sedih, dia akan rasa rugi masa dia sia-sia tak ada selawatkan Nabi SAW. Ada orang Allah beri hidayah kat dia, nak duduk di masjid saja tempat dia pergi mana pun mesti duduk kat masjid. Yang ni antara orang-orang yang Allah lindung di bawah aras Allah di hari kiamat, yang matahari sejengkai tu. Ada beberapa orang dapat apa, bumbung first class VVIP. Antara dia warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantungan kepada masjid-masjid. Dan macam-macam lagi lah, macam-macam hidayah. Lepas tu kita kena minta hidayah ni, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dia dan turunkan hidayah tu dalam hati kita. Ada orang yang dahsyat lagi, Allah beri hidayah kat dia, terus pergi berjihad di Palestin. Ada senyap-senyap, tentu dah sampai sana dah, tentu mati syahid lah. Ada orang sampai tahap tu, kita tak sampai lah tahap tu. Jadi hidayah tu masing-masing dapat, masing-masing dapat kelebihan dia masing-masing. Baik, yang kedua, wa tajma'u biha syamli, dan dengannya engkau himpunkan yang cerai-berai daripada urusanku. Dengan rahmat tadi, dengan doa tadi, kita minta Allah himpunkan cerai-berai daripada keluarga kita, daripada masalah-masalah kita. Kita kadang-kadang keluarga bukan sama, kan? Ni panggil lagu ni, abang lagu ni, kakak lagu ni. Doa ni minta Allah cantumkan kembali hang cerai-berai di dalam urusan kita, yang selera dalam urusan kita. Kadang urusan kita selera dengan anak-anak, selera dengan cucu, selera dengan adik-beradik, macam-macam masing-masing. Doa ni lah yang perlu kita baca untuk menyelesaikan masalah-masalah tu. Kemudian watalum biha sya'thi, watalummu biha sya'thi, dan dengan dia engkau kumpulkan cabang-cabang daripada pemikiranku. Talummu biha sya'thi, kumpulkan cabang-cabang yang berselerak daripada pemikiran kita. Otak kita kadang-kadang, harian kita tidak tersusun, kan? Tu nak buat, ni nak buat, kan? Dia jadi serabut kadang-kadang tu. Maka minta Allah Ta'ala susun bagi elok. Kadang-kadang kita menguruskan masjid contohnya, ataupun menguruskan tempat kerja kita contohnya, menguruskan anak-anak kita, pemikiran kita tu bercabang-cabang, sampai kadang mana satu nak buat tak tahu, kan? Jadi serabut. Maka minta Allah Ta'ala atur bagi elok. Kadang-kadang kita bukan ada kemampuan pun, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dan upaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta Allah Ta'ala bantu kita untuk susun kehidupan kita. Sebab tu kita lihat hari ni orang dia serabut. Pasal apa? Pasal dia tak bergantung kat Allah, dia bergantung kat diri dia sendiri, bergantung kat kawan-kawan dia, dia bergantung kat penasihat-penasihat dia. Dia tak bergantung pada Allah pun. Maka orang bila lari, manusia bila lari pada Tuhan dia tak bergantung kat Tuhan dia, habis hidup dia rosak. Sebab tu doa ni penting, tuan. Walaupun doa ni nampak biasa-biasa saja, tapi doa ni menghimpunkan perkara-perkara yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita. Baik.
Wa turuddu biha ulfati, dan yang mengembalikan kepada kita, dan engkau pulangkanlah segala yang menjinakkan hatiku dengannya. Hati kita ni pernah rasa jinak oleh Allah Ta'ala. Contohnya macam kita dengar sirah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dengar qasidah yang kita faham maksud dia, menangis kita keluar air mata. Contohnya kita pergi di Mekah, di depan Kaabah, tengok Kaabah mengalir air mata. Itulah jinaknya hati kita. Kita sampai di makam Rasulullah, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, terus sebab keluar air mata. Itu apa? Itulah jinaknya hati kita. Itulah jinaknya hati kita. Kita sujud, sembahyang tahajud, menangis. Tapi sekarang mungkin perasaan tu dah semakin kurang. Semakin kurang terasa. Kita dah semakin tak tahulah pergi mana perasaan jinak tersebut. Maka kita mohon kepada Allah dengan doa ni, wa taruddu biha, dan kembalikan ya Allah dengan rahmat itu ulfati, jinaknya hatiku. Ni kadang-kadang kita lama sekali kita hilang perasaan tersebut. Maka nak kembalikan, kena baca doa, minta kepada Allah. Wa tuslihu biha dini, dan perelokkan dengan rahmat tadi agama kita, supaya Allah elokkan sembahyang kita, elokkan perbuatan, pekerjaan kita, rajin main masjid, rajin baca Quran, perbetulkan Quran kita. Wa tuslihu biha dini, perelokkan agama, perelokkan agama ni, perelokkan ibadat kita, perelokkan pemahaman kita tentang agama, supaya agama kita itu benar, kita buat kerja amal tu benar. Sebab hari ni banyak orang yang mengaku beragama tapi tak faham pun agama sebenarnya, kan? Duk komen pasal agama, tapi sebenarnya agama tu sebenarnya dia sendiri pun tak berapa nak faham. Baik, jadi kita minta Allah Ta'ala sentiasa dorong kita supaya perbetulkan agama dalam diri kita. Wa taqdi biha daini, dan menunaikan dengan rahmat tersebut hutang-hutang kita, hutang dalam agama, hutang dalam urusan dunia kita. Hutang dalam agama apa dia? Mayang kita dulu yang kita tinggal lama-lama lalu, kan? Selesai tak lagi hutang-hutangnya tu. Bagaimana nak selesaikannya? Hutang puasa kita, kan? Kita minta Allah Ta'ala bantulah kita untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Termasuklah hutang-hutang dengan manusia. Minta Allah Ta'ala permudah urusan kita. Sebab manusia kalau beramai tak mana pun, tuan-tuan, hatta mati syahid sekalipun, kalau dia ada hutang dengan manusia yang dia tak bayar, tuan-tuan, akhirat esok tak lepas siapa tu juga. Selagi orang tersebut tak halal kat dia, maka tak lepas. Sebab tu kadang-kadang kita kena minta, ya Allah, lembutkan hati orang yang mungkin aku berhutang dengan dia, aku dah lupa, kan, aku tak bayar hutang tersebut. Maka engkau lembutkan hati dia untuk menghalalkan hutang-hutang tersebut. Kita mana nak tahu, kadang-kadang kita ada hutang ke orang yang kita tidak terlupa, kita tidak teringat nak bayar dan sebagainya. Masa pinjam memang seronok, kan, minta ke orang tu memang seronok, tapi kadang nak bayar tu dia buat lupa terus. Ada agak pesen lagu tu. Sebab akhirat nanti dia sangat teliti, tuan-tuan. Allah di akhirat isi audit dia sangat teliti. Nabi sebut dalam hadis tu, sehinggakan jarum dan benang yang tidak dipulangkan pun diambil kira. Kita bukan takat jarum benang, tapawe hak Ramadan hari tu adik-beradik tak bagi balik lagi. Pinggan hak pinjam masjid pun terlupa nak balik. Pisau korban hak masjid itu pun bawa balik rumah tak ramai balik. Kapak masjid, tu cerita habis. Cangkui jiran sebelah pinjam pun tak pulang balik. Tu pening tu. Tu kira apa? Hutang tu, tuan. Oi, bahaya kan. Hutang ni cukup takut. Ayat yang paling panjang dalam Quran, tuan-tuan tahu? Satu muka surat, satu ayat. Satu ayat tu satu muka surat. Ayat cerita pasal apa? Pasal hutang. Pasal apa Tuhan buat ayat cerita pasal hutang ni paling panjang? Saya nak abang paling berat.
Dan Nabi tak pernah lupa minta pasal hutang. Tiap-tiap kali sebelum bagi salam dalam tahiyat akhir, Nabi minta, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, minta lindung dengan engkau ya Allah, minal ma'thami, daripada benda-benda maksiat, benda-benda ma'tham, benda-benda dosa yang besar, wal maghram, dan daripada belenggu hutang. Baik, termasuk waktu dah. Kita beri laluan pada azan, insyaAllah. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung semula. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa taqdi biha daini, dan dengannya engkau tunaikan, untuk memudahkan untuk kami menunaikan hutang. Wa taqdi biha daini, dan Nabi SAW ni tak pernah lupa dalam tiap-tiap sembahyang dia akan minta, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dosa-dosa, melakukan dosa dan maksiat. Ma'tham ni benda-benda dosa, wal maghram, dan belenggu hutang. Sebab hutang ni memang payah, dia satu penyakit. Kalau orang dah kena penyakit hutang ni, dia kira nak buru hutang dia, bayar ke tidak, gitu. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, nak buat apa? Kalau bagi kat dia agak-agak tu, dia tak bayar balik lah, gitu. Bagi tu hak kita boleh halal lah, takat mana kita boleh halal balik lah. Sebab kalau kita harap dia nak bagi balik, memang tak bagi lah. Kalau bagi kat dia, bagi yang harapnya kita boleh halal, sebab kalau kita nak minta balik, memang tak dapat lah, sampai kiamat pun dia tak bagi.
halal lah. Macam mana? Penyakit dia penyakit. Lepas tu doa lah untuk dia, moga-moga Allah sembuhkan dia dari penyakit. Ada ramai orang kena penyakit ni. Saya pun ada beberapa sahabat kena penyakit ni. Telefon kita, abang gitu gini-gini, kita pun kesian bagi. Akhirnya kawan yang lain telefon kita, abang, Ustaz dah bagi kat dia. Bagilah, kita kesian kat dia. Ustaz ramai dah kena Ustaz. Nak buat pun kawan-kawan juga. Pening kita. Jadi ada seorang abang angkat saya, dia nasihat, dia kata, kamu bila kamu senang nanti kamu akan jumpa orang macam ni. Kalau kamu tak bagi, nanti berkelahi ataupun dia takkan kawan dengan kamu dah kalau tak bagi. Tambah kalau adik-beradik pula kan. Kalau tak bagi memang lepas tu putus adik-beradik. Tapi kalau bagi pun putus juga. Bagi, dia jumpa kita, dia buat tak kenal. Begitu. Kita telefon nak tanya khabar pun, dia ingat kita nak kutip hutang lah, tak mau angkat telefon. Padahal kita tanya khabar lah, adik-beradik, begitu. Jadi lagu mana dia kata, bagi, tapi bagi sekadar yang kita halal kat dia. Cukup. Kalau tak bagi langsung tak boleh engkau. Dia minta nak pinjam 1,000 contoh yang 1,000. Nak bagi 1,000 memang taubat lahum, tak dapat lah. Bagi dekat mana boleh. Dekat mana boleh yang dia kita nak halal kat dia. Begitu. Jadi besar tu, jadi saya buat betul tu, alhamdulillah lah. Setakat tu alhamdulillah lah, tak putus silaturahim. Dia jumpa kita juga lah. Baik. Kemudian yang doa seterusnya, wa tahfadz. Ni perenggan ni saya akan baca secara detail lah. Perenggan seterusnya saya akan baca sekali imbas saja. Wa tahfadz biha ghaibi, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara benda-benda yang tiada di sisi kita. Benda tu kepunyaan kita, ataupun benda tu ada hubungan dengan kita, tapi sekarang ni dia tak ada dengan kita. Contoh macam anak kita yang belajar di Kuala Lumpur ke, Johor ke, Terengganu ke, jauh pada kita. Siapa nak jaga dia? Tak ada siapa jaga dia. Kita minta Allah pelihara lah benda-benda yang tak nampak di mata kita. Harta kita, kebun kita boleh jadi kan. Mana tahu ada kebun durian di balik pulau apa kan. Minta Allah Ta'ala pelihara. Inilah doa dia, wa tahfadzu biha ghaibi. Moga Allah kau peliharalah dengan rahmatmu benda-benda yang ada kaitan dengan aku, tapi dia tak duduk berdekatan dengan aku, dia raib daripada aku. Baik. Wa tarfa'u biha syahidi, dan kau terimakanlah syahadahku, penyaksianku. Kita ada bersaksi tiap-tiap hari bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita duk saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita harap Allah Ta'ala terima penyaksian kita. Wa tuzakki biha amali, dan moga-moga Allah menyucikan segala amalan kita. Amalan kita yang kita lakukan, kadang-kadang ada cacat celah, ada terlebih terkurang. Baca Quran mungkin ada makhraj tak betul. Sembahyang mungkin ada tengah sembahyang tu tak khusyuk. Kan? Banyak kita macam tu. Kita manusia lemah. Ada saja perkara-perkara yang kita lakukan mungkin tak berapa nak ikhlas. Kan? Jadi kita minta Allah, ya Allah, kau sucikanlah, tuzakki biha amali, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan limpah kurniamu, ya Allah, kau bersihkanlah amalan-amalanku tadi yang ku lakukan, yang tak berapa nak sempurna tu. Baik, kemudian wa tubayyidu biha wajhi, dan ya Allah, engkau cerahkanlah, putihkanlah, bersihkanlah, cahayakanlah wajahku di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat nanti ada orang yang muka dia hitam tu. Yauma taswaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ada orang yang di akhirat nanti muka dia putih. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari yang Allah putihkan muka setengah orang dan hitamkan muka setengah orang. Ada orang yang muka dia terang macam bulan, ada muka terang macam matahari, berdasarkan amalan masing-masing. Baik. Kemudian wa tulhimuni biha rusdi, dan moga-moga ya Allah dengan rahmatmu kau ilhamkan kepadaku akan petunjukku dengannya. Wa tulhimuni biha rusdi ni, Allah berikan kepada kita pemikiran yang membawa kepada rusdi apa? Petunjuk yang tepat. Kita ni kadang-kadang kita dalam satu masalah kan,
dia tak main idea untuk menyelesaikan masalah. Dia tak. Semua orang pun bukan tak ada idea. Maka kita minta dengan doa ni, Allah ilhamkan kita di saat kita memerlukan petunjuk-petunjuk, idea-idea, lontaran-lontaran pemikiran yang betul untuk menyelesaikan masalah kita. Ni doa dia. Wa tulhimuni biha rusdi. Moga-moga Allah ilham pada kita petunjuk, idea, pemikiran yang boleh menyelesaikan masalah kita di saat kita memerlukannya. Di saat kita memerlukannya. Banyak masalah. Kadang-kadang tak selesai pun masalah kita sebab pemikiran kita yang tak boleh capai. Maka dengan doa ni lah kita harapkan Allah capaikan, berikan kita ilham yang baik, dorongkan kita untuk buat keputusan yang betul dalam permasalahan kita, begitu. Wa ta'simuni biha min kulli su', dan memelihara aku daripada segala kejahatan. Baik. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashshiru qalbi, wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qassamtahu li. Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamati fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'inda al-qada wal fawza 'inda al-liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aishat asy-syuhada wa nasra 'ala al-a'da wa murafaqati al-anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura 'amali waftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiruni bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil qubur. Allahumma wa ma da'afa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati aw umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alayka al-ijabah wa hadha al-juhd wa 'alayka at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya dhal habli syadid wal amri rashid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud wal ruk'is sujud al-mufina laka bil 'uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi subhanalladzi ta'attafa bil 'izzi wa qala bihi subhanalladzi labisal majda wa takarrama bihi subhanalladzi la yanbaghi at-tasbih illa lahu subhanadzil fadli wan ni'am subhanadzil qadrati wal karam subhanadzil jalali wal ikram. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'izami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini
wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran waj'alni nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Yang bermaksud, ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku, dan meminta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyadari bahawa tiada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberianmu yang engkau berikan kepadaku. Tengok dalam doa ni, perenggan ni dia kata kita minta, Nabi ajak kita, aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberianmu yang engkau bahagikan kepadaku. Pemberian Allah yang Allah bagi kat kita ni, kita jangan duk bayang kata benda baik saja. Benda tak baik pun kadang Allah Ta'ala bagi kat kita. Tujuan apa? Tujuan nak mengajar kita. Sebab Nabi kita pun Allah bagi kat dia bukan semua senang. Kalau kita baca sirah Nabi, perjalanan Nabi tu senang ke? Susah. Perang, cedera. Nabi dalam perang Uhud cedera, patah gigi Nabi, luka berdarah muka Nabi. Di Taif kena baling batu lagi. Di Mekah orang letak perut kambing di atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Bukan senang. Jadi minta supaya kita, hati kita ni boleh redha dengan ketentuan Tuhan yang kadang-kadang berat untuk kita terima. Baik. Sebab setengah orang dia bila diterima ketentuan yang payah, dia jadi tak redha, dia jadi masalah. Jadi masalah. Dia main perasaan tak puas hati tu jadi masalah. Sebab tu kita kena minta supaya hati kita ni redha dengan pemberianmu yang kau bagi kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tiada kufur lagi selepasnya. Dan aku meminta akan rahmatmu, dengan rahmatku itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan redha untuk menerima keputusanmu dan keuntungan ketika aku bertemu denganmu. Minta redha dengan apa yang keputusan Tuhan bagi, dan minta redha, minta dapat beruntung ketika bertemu dengan Allah. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada, kehidupan orang yang bahagia, dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh, dan memohon supaya aku dikumpulkan dengan para anbiya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, hanya kepadamu aku mempersembahkan segala hajatku, walaupun lemah pemikiranku dan kurang akan amalanku. Aku berharap kepada limpahan rahmatmu, maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan, yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku daripada siksa neraka sa'ir dan daripada langungan penyesalan daripada siksaan kubur. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripada amalanku, dan tiada sempat sampai kepadanya niatku dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hambamu, atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada sesiapa sahaja daripada hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Ini doa yang ni, perenggan ni kita mengadu pada Allah, dan kita mohon Allah berikan kebaikan kepada kita seperti pernah orang-orang yang dulu dapat kebaikan dapat juga kat kita. Ya Allah, jadikan kami ini daripada golonganmu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula daripada kalangan mereka yang menyesatkan orang lain. Dan jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau, dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaanmu, dan memusuhi dengan permusuhanmu siapa sahaja yang ingkar kepadamu daripada makhlukmu. Ya Allah, inilah doa kami kepadamu, diharapkan untuk diterima
dan hanya sekadar ini sahaja usaha kami, dan kami kepadamu kami berserah diri. Dan sesungguhnya kami datang kepadamu kami akan dikembalikan, dan tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini semua doa yang last ni, pasrah kepada Tuhan, serah kepada Tuhan segala kelemahan kita pasrah kepada Allah, minta Allah bantu. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali, iaitu agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon keamanan pada hari pembalasan, dan memohon syurga pada hari yang kekal bersama dengan hamba-hambamu yang muqarrabin, yang akan melihat kepada wajahmu. Nikmat yang paling tinggi dalam syurga, lihat wajah Allah, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu, dan menunaikan segala janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkau, ya Tuhan, yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau dapat berbuat apa sahaja yang Engkau kehendaki. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tiada layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, jadikan bagiku nur, cahaya di dalam hatiku, cahaya di kuburku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada rambutku, cahaya pada kulitku, cahaya pada dagingku, cahaya bagi darahku, cahaya di tulangku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku cahaya dan berikan kepadaku sebesar-besar cahaya, dan jadikanlah bagiku cahaya dengan kemurahan-Mu, ya Allah, yang maha pemurah dari segala yang bermurah. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa ini, maka jangan engkau sibuk melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Al-Quran sehingga engkau kerjakan akan solat fardu subuh. Maka apabila engkau mendengarkan bang muazzin dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan sekalian daripada bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muazzin. Maka mengata muazzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi doa ni sama ada kita baca sebelum daripada sembahyang subuh, ataupun sebelum daripada azan subuh, ataupun selepas daripada azan subuh. Kalau kita main awal, baca sebelum lah. Kalau kita terlewat sikit, baca selepas azan. Tapi kalau baca selepas azan, doa ni macam panjang sikit kan. Kita di Malaysia qomat masuk lebih kurang lebih pukul 6 lah, 5.50 lebih kan subuh. Jadi qomat pukul berapa? 6 suku, 6.20 qomat dah no. Semayang 2 rakaat dan doa pendek. Betul dia qomat. Jadi tak apa nak dan baca doa ni panjang. Jadi kalau boleh kita kalau nak baca juga doa ni kita dah dengar sekali. Jadi dia adalah ilmu yang kita pernah dengar dan wajib kita amalkan. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Carilah peluang sekali seumur hidup untuk baca doa ni. Sekali. No? Supaya kita tak ditanya akhirat esok, kamu dah dengar ilmu ni, kamu beramal tak? Allah tanya. Jadi kawan-kawan kita amal sekali. Kalau tak boleh baca Quran Arab, baca Quran Melayu dah tak apa. Baik. Dan kita kalau di Malaysia mungkin depa azan qomat dalam 15 minit tu qomat dah kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi di India, depa sembahyang subuh masuk macam kita agak. Contohlah kalau contoh masuk pukul 5 lebih tu, ke 6 gitu. Depa qomat 45 minit. Maknanya 6.45 baru qomat. Habis sembahyang cerah. Depa sunat subuh gajah, kita kata subuh gajah. Depa qomat lambat sebab depa ambil sunat hal lambat. Sebab Jibril ajak Nabi semayang tu, ada hadis dia ada dua hari Jibril ajak. Hari pertama Jibril ajak waktu hak awal. Hari kedua Jibril ajak waktu hak akhir. 2 hari ya. Tempat mana Jibril ajak Nabi semayang? Tepi pintu Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi kat pintu Kaabah tu, tuan-tuan pergi belah kanan dia ni, pintu Kaabah, pergi belah kanan, bawah tu ada 6 batu warna coklat.
Enam batu warna coklat, dia duduk dekat apa? Dinding Kaabah tu, bawah tu. Dia panggil Syazarwan, batu warna putih. Syazarwan tu ada batu warna coklat situ ah. Situlah tempat Nabi diajar oleh Jibril akan solat 5 waktu selama 2 hari. Jadi mazhab Hanafi depa sunat depa qomat lagi lambat sikit. Di 45 minit tu. 6.45 qomat. Kita kalau buat lagu tu kelang kabut dengan kolah pukul 7 habis kan. Tak boleh kelang kabut tu. Nah. Jadi depa India depa biasa macam tu. Jadi kalau kita pergi India jangan terkejutlah. Jadi benda tu bukan salah. Dia atas pemahaman dalam hadis-hadis yang tertentu. Kita tak amal macam tu, kita amal ikut hadis yang difahami ataupun di ijtihad oleh ulama Syafi'iyah begitu. Jangan pula kita tepi kata ni depa ni tak ikut Nabi ke lagu mana ni. Semua ikut Nabi belakang. Kan? Tak ada mazhab yang tak ikut Nabi. Kan? Ada orang duk petikai kata, kita ikut Nabi sajalah, tak payah ikut mazhab. Kan? Habis mazhab ikut apa? Mazhab ikut Nabi juga, sama je. Kan? Kita tak mau ikut mazhab, nak buat mazhab sendiri. Mana tu? Quran pun baca tak habis, faham pun tak habis. Kan? Bahasa Arab pun tak pernah erti, nak buat mazhab sendiri ke mana? Kan? Jadi ikut yang ulama susun tu. Ulama bukan nak tipu kita, dia pun ambil daripada Nabi SAW, kami daripada orang lain. Baik. Jadi lepas pada tu maka dia kata, maka apabila mengata muazzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang kata oleh muazzin itu, demikianlah pada tiap-tiap kalimat, melainkan pada hayya alatain, iaitu hayya ala salah dan hayya ala falah. Maka kedua ni jawablah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf dan silap dan salah, mohon ampun dan maaf. Dan semoga apa yang baik jadi manfaat buat kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.